Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dato' Laila Utama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, Kerajaan dan Rakyat Republik Indonesia bersempena Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Pada menjunjung titah perintah Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pelantikan dan penetapan jawatan pegawai-pegawai kanan berikut. Yang Mulia Awang Haji Muhammad Fakhri bin Haji Muhammad Taib, Timbalan Setiausaha Tetap Protokol dan Hal Ehwal Konsular untuk dinaikkan pangkat dan ditetapkan dalam jawatan yang dipangkunya sebagai Setiausaha Tetap Protokol Pentadbiran dan Kawangan di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Dan Yang Mulia Dayang Siti Nur Ashikin binti Muhammad Saleh, Pegawai Pentadbir Kanan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri untuk dinaikkan pangkat dan ditetapkan dalam jawatan yang dipangkunya sebagai Timbalan Setiausaha Tetap Dasar Korporat dan Perancangan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Tarikh kenaikan pangkat dan penetapan jawatan pegawai-pegawai kanan tersebut berkuat kuasa mulai hari Khamis 30 hari bulan Muharram 1445 bersamaan 17 hari bulan Ogos 2023. Usaha negara Brunei Darussalam dalam menyahkabunkan sektor tenaga melalui tenaga boleh diperbaharui dan kecekapan tenaga serta inisiatif pemeliharaan antara yang dikongsikan oleh Yang Berhormat Pehin Dato' Laila Raja, Meja Jana Bersara Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua semasa sesi mesyuarat penyahkabunan sektor tenaga. Sesi diadakan semasa mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC EMM yang diadakan pada 15 Ogos hingga 16 Ogos 2023 di Pusat Convention Cyril. Dengan tema Interconnected, Innovative, Inclusive, APEC EMM bertujuan bagi mencapai objektif menyeluruh wawasan APEC Putrajaya 2040 iaitu Komuniti Asia Pasifik yang terbuka, dinamik, berdaya tahan dan aman menjelang 2040. Semasa mesyuarat, Yang Berhormat juga berpeluang mengadakan sesi perjumpaan bersama ketua-ketua perwakilan APEC. Juga diadakan lawatan ke First Mode, sebuah syarikat teknologi tenaga bersih dan pusat geoterma di kampus Microsoft. Negara Brunei Darussalam mencatat satu pencapaian penting dalam penjagaan kesihatan di negara ini dengan pelancaran makmal ujian molekular Borneo Genomics Innovation Sendirian Berhad BGIB, fasiliti terkini yang beroperasi di bawah piawaian antarabangsa. Majlis pelancarannya diadakan di Pantai Jerudong Specialist Centre PJSC.
Perasmian makmal ujian molekular BGIB disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku pengerusi dan pengarah eksekutif JPMC dan pengerusi PJSC. Makmal ini akan menawarkan pelbagai perkhidmatan termasuk ujian pranatal bukan invasif, produk untuk menyaring sindrom Down, pengesanan HPV serta Kolotek untuk menyaring kanser kolorektal. Dengan penubuhan makmal ini, ia menunjukkan usaha bersama untuk memajukan industri perubatan di negara ini selain menyediakan perkhidmatan ujian molekular yang cepat, canggih dan lebih senang diperoleh. Bagi menggalakkan budaya keusahawanan dan memacu pertumbuhan perniagaan di negara ini, Darussalam Enterprise Day mengadakan majlis pelancaran Anugerah Perniagaan Proudly Brunei. Anugerah Perniagaan Proudly Brunei bertujuan mewujudkan kumpulan model peranan untuk menerajui pembangunan ekonomi negara. Majlis pelancarannya berlangsung di Bangunan Reka Bentuk dan Teknologi Anggrek Desa. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminuddin bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB dan DE. Dengan mempertandingkan dua kategori, anugerah ini menawarkan peluang kepada perniagaan untuk mempamerkan pencapaian masing-masing. Maklumat lanjut layari www.de.gov.bn/proudly-brunei. Tarikh tutup menghantar permohonan ialah pada 30 September. Lanskap industri otomotif sedang menjalani fasa transformasi daripada kenderaan bermotor hingga kenderaan hybrid dan elektrik. Kereta-kereta yang akan ditangani oleh para mekanik dalam tahun-tahun mendatang setentunya sangat berbeza daripada sebelumnya. Justru para mekanik berperanan mengemas kini kemahiran untuk bukan sahaja mengikuti arus perubahan tetapi juga untuk berada di barisan hadapan perkhidmatan pelanggan dan inovasi perniagaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menggariskan perkara itu pada majlis perasmian program kemahiran mekanik Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sendirian Berhad BSM. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminuddin bin Abdullah selaku ahli lembaga pengarah BSM menyambut baik penganjuran program berkenaan yang dihasrat dapat mengembangkan kemahiran para profesional teknikal supaya kekal relevan dalam industri. BSM also provides business support to mechanics who are interested to go to the entrepreneurship route by opening their own workshop in the future. This is a platform where existing and aspiring mechanics should take advantage of, as the array of modules will continuously be upgraded and updated and made relevant to meet the current and future standards, practices and requirements. Pengandalian program itu melibatkan IBTE Kampus Mechanical dengan sasaran untuk memacu pertumbuhan industri dan memperkasakan mekanik agar dapat memberikan sumbangan kepada ekonomi negara. The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun merupakan salah satu perintah tertua dan paling berprestij di Jepun yang dianugerahkan kepada individu yang mencapai pencapaian cemerlang dalam kedudukan mereka. Sehubungan itu, Kedutaan Jepun di negara Brunei Darussalam mengadakan majlis penganugerahan bintang kehormatan The Grand Cordon of the Rising Sun daripada Kerajaan Jepun kepada Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Majlis diadakan malam tadi di kediaman Duta Besar Jepun di negara Brunei Darussalam di Sungai Tilong, Jalan Muara. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Abang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekerjamajaya Haji Muhammad Yusof
menerima bintang kehormatan The Grand Cordon of the Rising Sun daripada Tuan Yang Terutama Maeda Toru, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam. Pada majlis itu, Tuan Yang Terutama menzahirkan penghargaan kepada Yang Berhormat atas sumbangannya dalam hubungan dua hala dan pertukaran antara Jepun dan Brunei sejak 30 tahun lepas. Sempena ulang tahun penubuhan ke-65, Bank Standard Chartered Brunei menganjurkan penanaman 100 anak pokok. Aktiviti yang diadakan di hutan simpan berakas itu dianjurkan dengan kerjasama Atmosfer dan Jabatan Perhutanan. Antara yang menyertai aktiviti itu Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Lebih daripada 50 kaki tangan bank menyertainya, Pengiran Aki Ismail Sufian bin Pengiran Haji Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif Bank, berkenaan dalam ucapannya mengongsikan sebagai sebuah franchise, bank tersebut komited terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan melalui perniagaan, operasi dan komuniti. For taking the time to be with us here this lovely morning. Majlis Khatam Al-Quran dan Doa Kesyukuran merupakan acara tahunan untuk bakal graduan dan dianjurkan oleh bahagian hal ehwal pelajar melalui unit kerohanian dan khidmat masyarakat dengan kerjasama Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi Universiti Brunei Darussalam. Disertai 698 orang pelajar, majlis diadakan sempena Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam ke-35. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan diikuti dengan bacaan surah Ad-Duha hingga surah Al-Masad beramai-ramai. Majlis diadakan di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Usaha berdakwah perlu berikutan keadaan dunia sekarang yang berdepan dengan isu-isu keagamaan. Dakwah yang disertai dengan ilmu serta dokongan penting untuk menyampaikan apa yang betul kepada sasaran tertentu. Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, menyatakan perkara itu pada majlis perasmian Seminar Antarabangsa Pendidikan Usuluddin. Majlis berlangsung di Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Kupu SB. Usaha seperti ini sememangnya perlu dan sangat dialu-alukan, memandangkan dunia kita kini kian bergelora dengan isu-isu semasa, termasuk isu yang menyangkut hal-hal keagamaan, yang semua itu perlu dihadapi dengan ilmu juga untuk meluruskan jalan, untuk memberitahu apa yang betul dan apa yang salah. Semasa membentangkan kertas perdana, Mufti Kerajaan menekankan memperkasa dakwah hendaklah melalui hikmah bijaksana dan nasihat yang baik. Jika hikmah masih kurang dan nasihat masih lemah dan tidak berkesan, bermakna dakwah belum lagi perkasa. Justru para da'i diingatkan untuk sedia berbahas dengan para sasaran yang diseru dengan cara yang lebih baik lagi. Seminar bertemakan memperkasa kualiti da'i dianjurkan oleh Kupu SB melalui Fakulti Usuluddin dengan kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan Pusat Dakwah Islamia.
Sementara itu, 3 pembentang membentangkan kertas kerja utama semasa seminar antarabangsa pendidikan Usuluddin. Seminar diadakan di Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Kupu SB. Profesor Datuk Dr. Fariza binti Muhammad Syam, Pengarah Institut Islam Habdari, Universiti Kebangsaan Malaysia membentangkan kertas kerja utama 1 bertajuk Pendekatan Psikologi Dakwah dalam Pembinaan Kekuatan Jiwa Masyarakat Sejahtera. Kertas kerja membincangkan isu kesihatan mental yang menular kepada golongan kanak-kanak dan bukan hanya kalangan orang dewasa. Maka hal itu perlu ditangani dengan psikologi dakwah, iaitu pendekatan menggabungkan 2 disiplin, psikologi dan dakwah. Jadi fokus pengkaji dan juga fokus kepada pembuat dasar sama ada di dalam Sementara Profesor Datuk Dr. Zulkifli Abdul Ghani, Timbalan Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia, membentangkan kertas kerja utama 2 bertajuk Memperkasa Da'i dalam Era Dakwah Digital. Kertas kerja itu menjelaskan dakwah digital didefinisikan sebagai usaha menyampaikan ajaran Islam menggunakan pelbagai peranti berasaskan teknologi digital untuk mencapai matlamat dakwah. Ini biasa dikirimkan apabila waktu hujan menggunakan multimedia. Jadi bagi sekarang Pembentangan kertas kerja utama 3 bertajuk Beberapa Aspek Keperkasaan Da'i berasaskan Sunnah Rasulullah disampaikan oleh Dr. Awang Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Jabatan Penerangan meneruskan lagi program Semarak Hari Keputeraan sempena sambutan ulang tahun Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia yang ke-77 ke daerah Belait. Program diadakan di Pusat Tingkatan 6 Belait. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri. Program diisi dengan ceramah bertajuk Kepimpinan Negara Zikir Melayu Islam Beraja memenuhi pelaksanaan maqasid syariah yang disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk, Dekan Pelajar Kupu SB. Juga diadakan pameran mini fotografi yang merakamkan detik istimewa semasa majlis ramah mesra bersama rakyat di daerah Belait baru-baru ini. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Yang bersih lagi putih. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.